ayat kursi. Ayat kursi ni satu ayat je. Ayat kursi dah molek kita baca semua. Ayat kursi molek kita baca semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Surah apa ni, ayat kursi satu ayat. Ada ke tak dalam ramai-ramai fak kita semua ni tak ingat lagi ayat kursi? Ada tak? Kalau ada, ama minta besar-besar hati dah. Minta pergi baca, we ingat. Minta pergi ngapa, we ingat ayat kursi. Ayat kursi ni. Ayat kursi ni berapa adik akak semua? Ayat Quran hak paling mulia sekali. Ayat dalam Quran ni ke ribu-ribu ayat. Faham tak? 9,000 lebih. Banyak ribu lah. Ada setengah harta 9,990 ayat. Ada setengah harta. Nah. Wallah a'lam lah. Kita pun tak ada nak bilang kata ada berapa. Tapi nak kata banyak lah. Ayat hak paling mulia sekali. Penghulu bagi segala ayat Quran tu. Ayat apa? Ayat kursi ni. Ayat hak paling mulia sekali ayat kursi. Nabi sebut dalam hadis Sayyidatu ayil Quran hiya ayatul kursi. Ayat Quran hak paling mulia sekali iaitu ayat kursi. Ayat kursi ni duduk dalam surah gapo? Duduk dalam surah Baqarah. Duduk dalam surah Baqarah ayat yang kelomong 255. 255. Kalau juz duduk di muka mula-mula hak juz 3. Duduk di muka mula-mula hak juzuk 3. Kita buka di juz 3, duduk tengah tu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh faham dah? Saya nak ayat sini pula sikit. Jadi kita tahu dah kata ayat hak paling mulia sekali, ayat Quran hak paling mulia sekali ayat kursi. Kalau wacai ke Al-Quran ke surah Yasin hati Quran iaitu surah Yasin. Ayat hak paling mulia sekali iaitu ayat kursi. Sebab gapo ayat kursi ni paling mulia sekali dalam ayat Quran? Thamai bakpo saya nak ayat. Mujur fak kita semua boleh ngaji pagi ni. Boleh tahu. Nah, kata bakpo ayat kursi ni ayat hak paling mulia sekali dalam Quran. Thamai re. Pagi ni saya nak ayat. Fak kita semua pakai ambil tahu laka. Kalau ada siapa tanya, kita pun jawab lalu dah kata sebab gini. Sebab kita Allahumma salli ala Muhammad. Siapa ingat ayat kursi dah tu alhamdulillah. Siapa tak ingat lagi, ama minta dengan besar hati, pergi baca, siapa ingat, pergi ngapa, ingat ayat kursi insya-Allah. Sebab apa ayat kursi ni ayat hak paling mulia sekali, tahu tak? Sebab satu ayat kursi ni satunya kalamullah. Ayat kursi ni dikatakan kamput ke Allah. Perkata apa ni? Kalamullah. Pas sebab apa ayat kursi ni mulia sekali lebih pada ayat lain. Ayat lain pun kalamullah gak tahu. Pas apa ayat kursi ni lebih pada ayat lain. Di antaranya ulama kita jawab, di antaranya ulama kita sebut kerana dalam ayat kursi tu duduk royak nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Duduk royak nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Duduk royak hak ketuhanan. Duduk royak hak sifat-sifat Allah Ta'ala. Dalam satu ayat-ayat kursi tu duduk royak hak sifat Allah. Mana cuba kita mari ambil faham, ambil reti makna ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Kalau kita baca gil lalu dah, la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi saya nak ayat selesa. Kata makna dalam ayat kursi tu duk royak ha sifat ketuhanan, duk royak ha sifat Tuhan. Allahu la ilaha illa hu. Allah itu tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Dia. Makna katanya Tuhan itu Allah. Nak royak kata
Allah Ta'ala itulah Tuhan yang sebenar. Allahu la illa apa ni? Allahu la ilaha illa huwa. Allah Ta'ala tu Tuhan yang sebenar. Tu dalam ayat kursi duk ayat. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu makna Allah Ta'ala tu yang hidup. Duduk ayat tu Tuhan kita tu Allah. Allah tu hidup. Al-Qayyum. Allah Ta'ala tu ada dengan sendiri, dengan cara diri dia. Tak ada siapa yang buat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu ada selama-lama. Al-Qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Allah Ta'ala tu tak ngantuk, Allah Ta'ala tak tidur. Allah Ta'ala tak ngantuk, Allah Ta'ala tak tidur. Tu duduk royak. Ayat kursi tu duduk royak sifat Tuhan. Allahu la ilaha illa huwa. Allah Ta'ala tu Tuhan yang sebenar. Al-Hayyu, Allah Ta'ala tu hidup. Al-Qayyum, Allah Ta'ala tu ada. Tak ada siapa buat Tuhan. Tuhan ada dengan diri dia. Selama-lama dah. Tak ada siapa buat Tuhan. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Allah Ta'ala tak ngantuk, Allah Ta'ala tak tidur. Tu duk ayat sifat Tuhan. Sebab tu ayat kursi ni ayat hak molek sekali dalam Quran. Hak kita molek juga baca semua dalam hari yang kita. Molek juga kita hak ni tu baca semua dalam hari yang kita. Amanah ayat ibu apa? Masa mana ratik hak molek kita baca ayat kursi. Kita tahu dah hak ni kata ayat kursi ayat hak paling molek sekali dalam Quran. Hak molek kita baca semua. Kita nak baca ayat kursi ni masa mana ratik? Masa mana ratik? Satu ibu bapa adik akak semua. Kita kena baca ayat kursi ratik masa kita duduk dalam rumah. Tahun tu kita Yunaiban. Kohai kita nan baca ayat kursi hayat. Baca ayat kursi ratik. Sebab siapa baca ayat kursi dalam rumah dia, hatu syaitan tak boleh masuk. Hatu syaitan tak boleh masuk. Tahu ke tak kata masa ayat kursi turun mari kepada Nabi SAW ni, syaitan iblis ni pakak gelo-gesah habis. Sebab dia tahu kata mulianya ayat kursi, dan ayat kursi ni jadi awud, jadi pagar, jadi senjata nak lawan dengan hatu iblis, dengan hatu syaitan. Dengan hatu syaitan. Nah, ya ayat Quran ni ke Tuhan waktu turun mari sikit-sikit. Nah, seayat surah baik tu bukan turun 30 juz kali di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Turun sikit demi sikit. Pas masa ayat kursi turun mari, Allah syaitan hatu di atas dunia ni ke pakak gelo-gesah habis. Pakak takut belaka. Nah, sebab tu kita orang beriman kena hafal, kena ingat ayat kursi ni. Allahu Rabbi. Siapa yang baca ayat kursi dalam rumah dia, hatu syaitan tak boleh masuk, tak boleh masuk. Tuhan tolakkan mereka, Tuhan jagakan rumah kita. Nah, sebab tu baca hati ibu bapa adik akak. Baca. Anak kita hak kecil selamat, kita pun selamat. Bukan tepek dinding saja. Bukan salah kita beli ke apa? Kain ataupun tulis kam apa ni tu, kam kian. Ayat kursi apa? Beli 200 300 tepek dinding rumah kita. Bukan tak boleh molek. Tapi nak molek lagi kita baca hati ayat kursi hak kita duk tepek. Baca ratik. Di antara masa hak kita molek baca ayat kursi ni masa nak tidur. Nak tidur malam-malam tu. Faham tak? Nak malam. Kita nak tidur ke? Kita baca ayat kursi dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Siapa habis? Baca masa mana kau nak tidur. Siapa baca ayat kursi satu kali kau nak tidur, Allah Ta'ala hantar malaikat mari jaga orang tu, wi jauh, wi selamat daripada gangguan syaitan. Syaitan iblis nak mari khianat kita masa tidur, tak boleh mari buat. Apa? Sebab malaikat duk jaga kita. Rena malaikat duk jaga kita sebab kita baca ayat kursi kau nak tidur.
Ni kelebihan dia. Kalau kita ada anak-anak kecil anak kita baru lahir ke rena, nah takut ia nangis tiak, syaitan iblis hatu mari duk khanak je tengah malam, kita baca ayat kursi, nah satu kali, lepas tu kita siuk nah kiling tubuh dia, ni kiling tubuh anak kita kecil tu. Nah, anak kita kecil kita baca. Kita baca lepas tu kita siuk kiling, wi di pagar. Wi Tuhan jagakan anak kita, wi selamat pada hatu syaitan. Ya budak kecil ni kan dia nampak dia nampak hatu syaitan fak ya. Tapi dia tak boleh nak kecek wi kita. Dia mata beratur. Nah, sebab tu kita jaga. Dah kita jaga. Allahu Rabbi Karim. Rumah mana-mana hak tak baca Quran langsung ke syaitan cak masuk dalam rumah tu. Syaitan cak masuk dalam rumah tu. Sebab tu jangan. Nah. Jadi ayat kursi ni jadi satu ayat wi Tuhan jaga kita, wi selamat pada hatu syaitan. Kalau ada orang masuk hatu, kalau situ musik mana kita wasa aku nampak belak-belak situ weh. Wasa nampak putih-putih contoh kata. Nah, wasa hatu ke guna kita baca ayat kursi, minta dengan Tuhan selamatkan kita. Nah. Kita doa dengan Tuhan baca ayat kursi, insya-Allah Tuhan jaga kita. Wala mi pacam den. Kalau kita mari pacam den, kita nak baca ayat kursi, kalau nak tidur boleh ke tak ustaz? Kalau kita nak tidur, kita akan mari pacam den dengar. Nah, orang tina hak mari pacam den, mari darah haid nifas nak baca ayat kursi boleh ke tak? Kalau nak tidur, jawab katanya boleh. Lepas tu, kata orang tina mari haid tak boleh baca Quran. Ya, tak boleh baca Quran. Tapi ayat kursi hak kita baca kalau kita nak tidur, kita niat buat adat tidur. Kita baca ayat kursi kalau kita nak tidur tu kita niat buat adat tidur. Nah, maka kalau kita niat kata kita buat adat tidur, kita niat kata kita berzikir doa hak tu dibolehkan, boleh. Tak ada gapo. Contoh misalnya kita tina mari haid lah ni. Malam ni pun duduk dalam haid juga. Kita pun nak baca lah ayat kursi boleh tak? Ya boleh. Niat kata kita buat adat tidur, niat kata kita berzikir. Nah, tak apa, tak ada masalah. Baca dah. Allahu Rabbi Karim. Ada seorang sahabat dia jumpa dengan hatu. Hatu jin lah. Ya tahu ni orang ke hatu ni. Nah, dia kata aku ni bukan orang, aku ni hatu. Aku ni jin. Jin dia bahasa Arab, asal Melayu kita panggil hatu lah. Hatu. Dia masa setengah-setengah orang tu tak percaya hatu dah. Dah hatu ada. Nah, hatu tu. Jin lah panggil, kalau bahasa bahasa Arab panggil jin. Bahasa Melayu kita panggil hatu. Nah. Jadi ada seorang sahabat tu dia jumpa dengan hatu lah, dia jumpa dengan jin. Dia tanya dia kata, "Hei, ada amalan gapo kalau aku buat aku selamat padamu? Ada amalan gapo hak aku buat aku selamat padamu?" Hatu tu kata kena, bacalah ayat kursi. Kalau mu baca ayat kursi ke, mu buat amal baca ayat kursi, mu selamat padaku. Seorang sahabat dengar lagu tu, dia pergi ke Nabi, "Ya Rasulullah, nah, sungguh tak kita baca ayat kursi ni kita selamat daripada hatu?" Nabi kata, "Ya sungguh. Siapa ayat kamu? Siapa ayat kamu?" "Ada hatu aku jumpa." "Ya sungguh." Nabi pun, nah, ayat tu sungguh. Sebab tu fak kita semua, nah, wi ingatlah ke. Nah, wi ingatlah ke ayat kursi ni. Nah, siapa tak ingat lagi tu kena hafal, wi ingatlah, kena baca semua. Nah, insya-Allah. Satu, molek kita baca ayat kursi ni masa mana? Masa kita nak tidur malam. Baca sokmo-sokmo. Hak duduk ngiga kena ngusik ke hatu, duduk ngiga nak kena hamak kok gotok. Hak duduk ngiga takut-takut tu ke? Sebab apa? Sebab tak baca ayat kursi. Sebab tak baca ayat kursi. Kita tidur ke syaitan iblis dia tak tidur. Jangan perhati syaitan iblis dia tidur sebab kita tak. Ada seorang anak murid tu tanya guru. Dia kata, "Wahai guru, wahai syekh, syaitan iblis ni dia tidur masa mana?" Syekh kata kena, kalau syaitan iblis ada masa tidur, hak tu peluang benar lah fak kita boleh buat amal ibadat sepenuh. Nak ya atau fak iblis syaitan dia tak tidur. Walaupun kita manusia tidur, fak dia tak tidur. Masa kita manusia duk tidur ni, iblis syaitan yang mari ganggu kita. Dia ganggu kita, dia buat kita tu nampak kau ni dalam tidur ke. Ngiga, nah tak molek, ngiga takut ke apa semua tu. Apa syaitan iblis dia boleh masuk?
Nah, apa dia boleh masuk? Sebab kita tak baca ayat kursi. Sebab kita tak baca ayat kursi. Lepas tu ibu bapa dia akak. Orang tino hok mari hik nipah ni, oh syaitan cak benar. Satu, ia duduk dalam kota dah, duduk dalam darah, dalam semar ke. Yang dua pula, ia tak ada buat amal gapo. Tak ada zikir, tak ada apa perkara. Sebab tu syaitan mudah. Tengok orang banyak ke hak masuk tu ya. Orang tino. Lebih-lebih lagi satu diri orang tino tu lemah dah. Yang dua pula amalan tak ada mana. Lebih-lebih lagi kau mari nipah tu, kau mari darah hik hari tu tinggal habis. Semaya tinggal. Satu cakap ada. Tak boleh maya, tak boleh puasa, baca Quran. Dan zikir kepada Allah Taala ni pun kita boleh buat. Jadi pagar orang hak zikir kepada Allah, iblis syaitan payah nak kena kita ni. Orang hati dia ingat kepada Allah Taala semua. Sebab tu ibu bapa ada akak ni orang tino, khususnya orang tino dah. Allahu Rabbil Karim. Mintalah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seumur 10 kali lek pagi, 10 kali lek petang. Boleh tak kita ni orang tino ni? Boleh tak? Baca lek pagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lek pagi 10 kali, lek petang 10 kali. Bapa ustaz suruh baca bapa 10 kali lek pagi, 10 kali lek petang. Nabi SAW sebut dalam hadis, Allah jaga kita wi selamat daripada tipu daya gangguan syaitan. Gangguan iblis syaitan tu jaga kita. Orang hak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca 10 kali, lek pagi, 10 kali, lek petang. We ada amalan. Sebab kita orang tino, kau mari hik ke, nak maya, tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak puasa, tak boleh. Kita buatlah amalan zikir ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lepas 10 kali makan masa tak apa 10 minit. 10 kali kita baca 2 minit back tu je. Sudah dah. Insya-Allah. Baca dah pak kita ada orang tak ingat lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tak orang tak ingat? Tak ada. Ingat laka. Kalau gitu pakak baca laka, lek pagi 10 kali, lek petang 10 kali, begitu jaga fak kita semua. Ni, tok laki ni, kita tok laki ya. Ataupun kita ada sahan-sahan hak tina, kita tok laki, bini kita, anak kita tu, pi yang mari hik nipah ke, bini kita mari hik, anak kita mari hik, kita wilah doa ni dan wi dia zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wi Tuhan jagakan mereka, wi selamat daripada gangguan iblis syaitan. Dah insya-Allah taala. Siapa tak ada buat amal lagi minta bakat buat amal. Siapa yang buat amal dah teruskan. Jangan weti amal kita tu insya-Allah. Alhamdulillah. So, kita molek baca ayat kursi masa mana? Masa kita nak tidur malam. So dah. Yang kedua, molek kita baca ayat kursi ni masa mana? Iaitu masa lepas semaya fardu 5 waktu. Lancak tu kita semaya fardu sudah maya zuhur, molek kita baca ayat kursi atik lepas dah maya zuhur. Sudah maya asar, molek kita baca ayat kursi atik. Sudah maya ngorek, sudah maya isya, sudah maya subuh. 5 waktu sehari semalam kita dok semaya semua tu, buah sudah semaya pak. Dalam wirid lepas maya kita tu, we ada ratik baca ayat kursi. Berharap orang hak baca ayat kursi lepas pada semaya fardu sokmo. Sudah maya zuhur ya baca ayat kursi. Sudah maya asar ya baca ayat kursi. Sudah maya ngorek ya baca ayat kursi. Sudah maya isya ya baca ayat kursi. Sudah maya subuh ya baca ayat kursi. Nabi SAW sebut dalam hadis, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamuta. Orang-orang hak baca ayat kursi semua lepas dah semaya fardu. Nabi kata kena, orang ni bermati pak, dia boleh nampak syurga hak dia nak pergi duduk. Orang ni baca ayat kursi semua lepas dah maya fardu. Kalau dia mati, dia boleh jumpa, dia boleh tengok tempat hak dia nak pergi duduk dalam syurga. Mana kata boleh masuk syurga orang tu. Sebab tu ibu bapa ada akak semua, duk ingat dah ayat kursi, duk maya dah zuhur, duk maya dah asar, duk maya dah ngorek, duk maya dah isya, duk maya dah subuh. Bacalah lepas dah semaya hak ni tu.
Buat jadi wirid lepas maya. Faham tak? Tak ada ustaz gaduh siapa tahu mana. Nah, sudah maya pak masa 2 minit tak apa dah. Wirid lepas maya. Kurang-kurang kok astagfirullah. Aman ayat baik ni. Kita maya ke, kita wisalah ke assalamualaikum warahmatullahi paling belah kanan, assalamualaikum warahmatullahi paling belah kiri. Sudah tu kita zikir, wirid. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sampai habis. Lepas tu nak doa lalu dah pun tak ada gapo dah. Dah. Ataupun hak molek lagi baca subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Nak molek lagi baca tu. Tapi nak atau kalau kita tak boleh nak baca nah subhanallah 33, alhamdulillah 33, ayat kursi yang tinggal. Minta bacalah sokmo-sokmo lepas pada sembahyang fardu ayat kursi ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya-Allah. Sebab tu orang tak ingat ayat kursi lagi ni. Tak rasa rugi kalau kita tak ingat ayat kursi ni. Insya-Allah dah. Siapa tak ingat lagi tu minta pergi baca, minta pergi apa we ingat nah. Saya nak royak sikit dalam kitab ni. Dalam kitab ni Parti Rusia ni di muka surat 20. Di muka surat 20 fadilat kelebihan ayat kursi. Saya nak baca hak dalam kitab ni sikit. Gapo? Nah, hak yang royak. Orang baca ayat kursi, orang buat amal baca ayat kursi ni dia boleh gapo? Siapa-siapa membaca ayat kursi selepas daripada semaya, nascaya diberi pilih kepadanya mana-mana syurga ia suka masuk. Mu nak masuk syurga pintu mana boleh laka. Orang hak baca ayat kursi sokmo lepas maya fardu. Allahumma salli ala Muhammad. So, siapa-siapa senantiasa ni makna tawak sokmo, baca sokmo. Siapa-siapa yang baca, yang buat amal, baca ayat kursi pada tiap-tiap lepas maya, nascaya diberi pahala kepadanya seumpama pahala orang al-muttaqin dan pahala balasai amalan orang as-siddiqin. Allah, pahala banyaklah Tuhan beri kepada kita orang baca ayat kursi lepas pada semaya sokmo. Siapa-siapa membaca ayat kursi ketika hendak tidur, nascaya mengurnia Allah kepadanya dan jirannya keselamatan. Tuhan jaga kita dan jiran orang tepi rumah kita wis selamat. Wis selamat. Siapa yang baca ayat kursi kau nak tidur. Siapa-siapa membaca ayat kursi lepas daripada semaya, sudah kita mai kita baca ayat kursi, nascaya Allah memeliharakannya hingga sampai kepada semaya yang di hadapan. Sudah kita mai zuhur kita baca ayat kursi. Tuhan jaga kita siapa di mayasa. Kita mayasa, sudah mayasa kita baca ayat kursi. Tuhan jaga kita siapa di mengorek. Kita mengorek pula. Kita baca ayat kursi sudah mengorek. Tuhan jaga kita siapa Malaysia. Bahawa kita sudah Malaysia, kita baca ayat kursi pula. Tuhan jaga kita siapa di subuh. Allahu Rabbi. Ni. Sebab tu fak kita semua pakat baca lakolah ayat kursi ni. Tu ada sebut dalam kitab Parti Rusia ni di muka 20. InsyaAllah ta'ala habis itu. Itulah di antara